Pada hari ini, cikgu akan terangkan tentang modul 7 iaitu penyata kewangan tanpa pelarasan. So maksud penyata kewangan tanpa pelarasan ni, kamu diberi tajuk penyata kewangan, kemudian ada soalan, lepas tu kamu terus masukkan sahaja maklumat-maklumat ke dalam format dan format itu kamu kena hafal. Baiklah, kamu lihat pengenalan bagi akaun perdagangan dan untung rugi. So apakah dia akaun perdagangan dan untung rugi ni? Yang pertama, tujuan dia menyediakan akaun perdagangan untung rugi untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Dah namanya untung rugi. Jadi fungsi dia untuk dapatkan berapa untung, dapatkan berapa rugi dalam satu tempoh tertentu. Kemudian, apakah tujuan-tujuan dia? Yang pertama, kita tahu akaun perdagangan dan untung rugi ni adalah pecahan daripada AP dan UR. Iaitu AP, akaun perdagangan, dan UR adalah untung rugi. Kita lihat dulu yang pertama, akaun perdagangan. Apa tujuan dia? Kita nak kira sama ada untung ataupun rugi kasar. Untuk AP ni adalah untung kasar ataupun rugi kasar. Dan kita akan lihat sama ada aktiviti yang ada dalam kedai kita masa kita nak jual beli barang niaga ataupun kita buat bisnes cuci rambut, itu dah kira perkhidmatan. Kalau kita buat klinik gigi, kita cuci gigi, itu perkhidmatan. Kalau kita buat kedai runcit ataupun kita buka kedai komputer, kita jual barang-barang kan, itu semuanya adalah barang niaga. Dan ini semua kita akan lihat dia punya untung ataupun rugi tanpa mengira hasil dan juga belanja. Jadi ini adalah untuk melihat akaun perdagangan iaitu sama ada untung kasar ataupun rugi kasar. Yang kedua iaitu untung rugi. So apa fungsi untung rugi ni? Apa tujuan dia? Kita nak kira untung ataupun rugi bersih. Bila kita lihat untung ataupun rugi bersih ni, dia akan lihat kepada semua belanja dan juga hasil lah. Yang di atas ni dia tak tengok tanpa mengambil kira. Dia tak tengok belanja, tak tengok hasil. Contohnya bila dia berniaga tu, gaji pekerja dia tak bayar lagi, bil air, bil api kedai dia tak bayar lagi. Jadi itu dianggap sebagai kasar. Bila dia nak bayar semua bil air, sewa semua dengan untung yang dia dapat tu, dapatlah untung yang betul-betul bersih setelah dia settlekan semua belanja-belanja dan hasil. Itulah namanya untung bersih ataupun rugi bersih. Inilah baru dia lihat iaitu UR kita, untung bersih ataupun rugi bersih. Jadi, macam mana kita nak sediakan akaun perdagangan? Cara nak sediakan akaun perdagangan ni, kalau kamu lihat, dia adalah berdasarkan semua angka-angka yang ada di dalam imbangan duga. Jadi angka-angka di dalam imbangan duga ni, bentuk debit dan kredit dia dah bagi siap-siap. Jadi senang kita nak lihat. Berdasarkan butiran-butiran pada imbangan duga tersebut, kita akan kira berapa untung kasar dan rugi kasar dengan cara jualan bersih tolak kos jualan. Apakah ini kos jualan? Kos jualan ni maksudnya sebelum kita nak jual semua harga barang-barang yang dibeli. Semua harga barang-barang yang dibeli sebelum dijual. Ingat semua harga barang-barang yang dibeli sebelum dijual adalah kos jualan. Jadi berapa kita jual? Kalau kita jual 100 tapi kos jualan kita RM80 iaitu semua harga barang-barang yang kita beli tu, barang-barang tu semuanya RM80 tapi kita jual dengan harga RM100, kita akan untung kasar RM20. Tapi kalau kita jual RM100 tapi harga barang-barang kos jualan ni iaitu barang yang kita beli ni sebelum dijual harganya RM180, maknanya kita rugi kasar RM80.
So ini cara nak lihat. Okay. Ini antara dua ni lah. Kalau jualan tu lagi besar daripada kos jualan, maknanya kita untung. Kalau jualan itu harganya kecil daripada kos jualan, maknanya kita akan rugi. Berdasarkan info di sini, untung atau rugi bersih perniagaan pula dipindahkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Tapi sekarang ni kita baru lihat kepada kasar. Yang bersih ni dia akan berlaku semasa UR. Jadi kita masih lagi berada di dalam AP. Ya, kita masih berada di dalam AP. Ada dua bentuk APUR, iaitu bentuk T seperti ini. Ada satu lagi bentuk format penyata, iaitu seperti ini. Kalau kita punya imbangan duga pun ada bentuk T, ada bentuk penyata ataupun lajur. Penyata ataupun lajur. Begitu juga dengan bentuk AP dan juga UR. Kedua-dua ini ada bentuk T dan juga bentuk lajur. Di sebelah kiri adalah ruangan debit, di sebelah kanan adalah ruangan kredit. Tetapi bentuk lajur ataupun bentuk penyata, dia bukan macam imbangan duga. Dia bukan ini debit, ini kredit, bukan. Bukan. Tapi di sebelah atas akan kredit, di sebelah bawah akan debit. Maknanya semua part yang atas ni dia akan letak semua yang kredit, yang bawah ni dia akan letak yang debit sebab dia akan tolak. Bila dia dapat tolak, kalau positif dia untung, kalau negatif dia rugi. So ini adalah format penyata.